My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita meneruskan sesi ulang kaji kita pada juz yang ketiga dan alhamdulillah semalam sudah pun selesai kita melihat kembali kepada 10 halaman daripada juz yang kedua pada halaman sehingga halaman 41 dan pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah saatnya kita nak masuk ke juz yang ketiga pada hari ini ya. Dan juz yang kedua memang mencabar sedikit kerana ada banyak bercakap tentang hubungan konflik dalam keluarga ya. Sebagai panduan Allah membekalkan perkara ini lantaran ada pengurusan harta dan ada pengurusan keluarga ya yang dibekalkan dan konsisten sepanjang al-Quran. Kerana dua perkara ini kalau dapat kita selesaikan dengan panduan daripada wahyu, insya-Allah kita akan menjadi orang yang sentiasa fi sabilillah dan insya-Allah kita dapat bertemu mendapat rahmat Allah di dunia dan juga sampai di akhirat. Dan inilah yang kita ingin lihat pada hari ini bermula halaman 42 hingga halaman 51 10 muka surat dan insya-Allah besok kita sambung lagi bahagian kedua juz yang ketiga. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 42 apakah permulaannya tilkar rusul auzubillahi minasyaitonir rajim tilkar rusul iaitu rasul-rasul itu kami lebihkan faddalna ba'dahum ala ba'd ya. Bila Allah menggunakan perkataan faddalna itu maksudnya Allah beri kurniaan tetapi itu bukan maksudnya yang seorang lebih mulia daripada seorang yang lain. Mereka itu semuanya perlu diimani dengan sebenar-benarnya. Ada yang boleh bercakap dengan Allah, ada yang dinaikkan darajatnya, ya, dapat mukjizat ini dan itu. Yang pentingnya ialah apa? Semua itu adalah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba beriman dan mengikut kepada pesuruh Allah yang menyampaikan mesej. Ar-Rasul itu bermaksud adalah utusan yang membawa surat ya, risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila risalah itu daripada raja, kita akan rasa amat rasa bertuah ya. Apatah lagi kalau katakan surat ini datang daripada Allah, kita rasa amat dimuliakan. Syaratnya apa? Kita betul-betul mengikut kepada risalah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah program My Quran Time yang kita ulang kaji ini. Kita nak melihat betul tak kita faham risalah daripada Allah ini. Dan sudah tentunya bila kita dah faham, dalam ayat 254 Allah menyeru kepada kita untuk berinfak. Jadi sama-sama Ustaz kita mulakan pada ayat 254 ini untuk sama-sama kita melihat seruan Allah kepada orang beriman bila kena infak. Sama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat Al-Quran, Ahlul Quran, mudah-mudahan kita sentiasa diberi kesihatan dan peluang serta kesempatan
untuk terus kita mendalami ilmu kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini, juga sebagai persediaan kita nak bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana Ramadan itu dia mampu mengubah manusia ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi insan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, juga sebagai pada kita masuk bulan Syaban ni, nak bertemu dengan Ramadan al-Mubarak ni, dan antara bila sebut Ramadan kita tak boleh pisahkan lagi dengan Al-Quran. Maka ini juga rutin harian kita yang biasa kita teruskan, kita ulang kaji, juga kita nak menjadi persediaan untuk kita bertemu Ramadan insya-Allah. Baik. 254. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله. Surah Al-Azim, wahai orang-orang yang beriman, sedekahlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, jadi ini adalah permulaan ulang kaji kita, Ustaz ya. Bercakap tentang baca Quran ini, bila kita ulang kaji ini sebenarnya dia dia menekan ataupun menolak kita untuk cakap perkara baik-baik, dan lepas itu buat perkara baik-baiklah Ustaz. Ya, dia lain. Dia bila dengar Ustaz baca tadi, ya, walau kalau guna perkataan kita ni kadang-kadang dia tak memberi kekuatan. Ya. Tapi bila ayat Quran masuk, saya yakin bila Ustaz baca tu pun Ustaz pun nak kena jaga disiplinnya kan. Betul. Itu untuk diri sendiri dan juga orang yang mendengarnya pun, ya, barakah daripada Al-Quran Ustaz ya. Jadi dalam ayat ini bila Allah kata wahai orang-orang beriman, anfiqu, daripada kita hari ini rasa macam tak nak derma, kena tengok balik dah derma ke belum. Kan. Kalau ada yang kata bila saya nak derma, tak apalah minggu depan ke tahun depan ke, Allah kata min qabli an ya'tiya yaumul, ya, sebelum datang hari apa, la bay'un fih, ya, iaitu sebelum tidak ada jual beli yang berharga pada waktu itu. Tak boleh jual beli dah, ya, tidak ada jual beli, wala khullatun, tidak ada khullah, ini maksudnya adalah khalil, persahabatan yang rapat, ya, wala syafa'ah, iaitu tidak ada syafaat. Pasal bila kita ada duit, biasanya kita nak belanja kawan, ya, ataupun kita nak recommend pada kawan, kita nak taja sesuatu, ya, ataupun kita nak jual beli, ya, nak jual beli banyak benda yang kita nak beli. Tetapi sebenarnya hari tidak ada jual beli, hari tidak ada kawan, tidak ada perlindungan, itu adalah hari kiamat, ya. Dan pada waktu itu kita akan nampak bahawa ya Allah, sebenarnya saya kena utamakan infak berbanding dengan bai'. Saya kena utamakan infak berbanding saya hanya nak gunakan duit untuk kawan saya saja, ataupun untuk hal-hal projek saya sahaja yang saya syafaat, yang saya jaga, saya gunakan, tetapi saya tidak mahu bagi kepada projek-projek fi sabilillah. Ini Allah nyatakan kena gunakan, ya. Pasal apa? Pada waktu itu yang berharga hanyalah bila ianya digunakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wal kafiruna humuz zalimun, orang kafir adalah orang yang zalim. Orang yang zalim ni maksudnya dia tidak adil Ustaz, ya. Dia sepatutnya dia berpandukan cahaya, dia akan beri pada tempat-tempat yang betul untuk fi sabilillah. Tetapi bagi orang yang zalim, dia gunakan pada tempat yang salah. Jadi ini peringatan daripada Allah SWT, kerana yang membalasnya, yang menentukan rezeki kita siapa,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ayat kursi ni bila kita baca, daripada kita tak bersemangat, dia akan jadi bersemangat semula. Daripada kita rasa bahawa saya dalam keadaan bahaya, sebenarnya Allah yang menjaga kita. Ya, Allah menjaga kita. Allah dah jaga dah alam ini beratus ribu ataupun beribu-ribu tahun ini, mudah sangat untuk menjaga kita. Jadi ini antara isi daripada halaman 42. Kita bergerak kepada halaman 43 di mana Allah menekankan sekali lagi kepada ayat 257, Allah pelindung ya kepada orang yang beriman. Allah akan pastikan kalau ada kegelapan-kegelapan, Allah keluarkan. Ada masalah-masalah blur, tak pasti, tak jelas, Allah keluarkan kepada cahaya. Janji Allah sebagaimana dalam ayat 257. Jom kita baca bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله. Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahawa Allah wali, ya, Allah ini adalah pelindung kepada orang yang beriman, dan Allah sentiasa tuan-tuan ya, yukhrijuhum itu maksudnya dalam fi'il mudhari', maksudnya Allah sentiasa mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan-kegelapan, masalah kita rasa ada kekacauan dalam bahagian keimanan, ibadah, dalam akhlak, cabaran sesama kita, kepada nur, kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang kafir, dia dah dapat cahaya, dah diajak kepada cahaya, tetapi dia tidak mahu beriman. Apa kata Allah? Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut, ya, iaitu orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah siapa? Adalah taghut, iaitu syaitan itu sendiri. Syaitan boleh datang dalam bentuk manusia, boleh datang dalam bentuk jin, itu digelar taghut. Yukhrijunahum, ya, apakah yang dibuat oleh taghut ini? Dia akan pastikan keluar daripada cahaya-cahaya kepada kegelapan. Dah nampak kebenaran, tetapi akan dibawa kepada kezaliman, dibawa kepada kehancuran, dosa. Itu semua adalah zulumat. Ulaika ashabun nar, Allah kata bahawa mereka kekal di dalam ashabun nar, itu menjadi ahli neraka. Dan ini peringatan untuk kita bahawa membina iman ini salah satunya dengan membaca al-Quran, kita akan terarah, ya. Kita dijanji oleh Allah apa? Allah akan keluarkan kita. Syaratnya ialah kita selalu berpegang kepada nur Allah, dan nur Allah ini adalah al-Quran yang kita baca. Itu sebabnya ustaz ya, bila kita baca Quran ni, daripada tak semangat, rasa macam tak fokus apa sebagainya, zap Allah bawakan balik, ya, dan tidak mungkin. Itu sebabnya salah satu cabaran nak baca Quran ni ialah syaitan. Jadi kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penting sangat. Dan dibawakan kisah Nabi Ibrahim tentang keimanan kepada Allah. Mengapa penting? Salah satunya dijelaskan pada ayat 260 pada halaman 44, kisah yang ada kaitan dengan infak. Keesaan, keimanan pada Esa Allah itu ada kaitan dengan infak. Apa kaitannya? Kita baca dahulu ayat 260, kisah Nabi Ibrahim. Sama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ
اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله. Surah Al-Azim, apakah maksud daripada apa yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi? Nabi Ibrahim bertanya, ya, berkata, Rabbi, ya, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhil mauta, tunjukkanlah aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, awalam, kau tak berimankah? Ya, kata Nabi Ibrahim, bala, bahkan aku ni beriman tetapi nak menenangkan hatiku ini. Maka Allah menyatakan, fakhuz arba'atan minat tayr, ambillah 4 daripada burung dan leraikan dia, ataupun istilahnya itu letakkan dia itu di atas bukit, kemudian panggil dia, ya, summad'uhunna ya'tinaka sa'ya, dia akan datang, ya, dengan cepat. Wa'lam annallaha azizun hakim, Allah ini berkuasa, Allah ini amat bijaksana dalam mengatur segala-galanya, Allah berkuasa. Apa kaitannya tuan-tuan, ya, dengan ayat selepasnya ini? Juz ketiga ini pada surah Al-Baqarah banyak bercerita tentang pengurusan harta, dan salah satunya infak yang dinyatakan pada ayat 261. Jadi apa kaitan dengan hidupkan yang mati? Kalau seseorang itu yakin bahawa Allah boleh menghidupkan yang mati, ya, amat mudah bagi Allah untuk menghadirkan rezeki kepada kita, menggantikan dengan lebih banyak bagi apa yang kita infakkan. Pasal apa? Pasal benda yang tak ada jadi ada, yang mati jadi hidup pun Allah boleh uruskan. Mudah sahaja bagi Allah nak tumbuhkan tumbuhan, nak tumbuhkan ataupun nak gerakkan seseorang untuk beli produk kita kalau kita berbisnes, mudah sahaja. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ialah Allah suruh kita untuk infak, dan itulah yang berlaku pada ayat 261, terus disiplin infak, dan disambung pada muka surat 45 tentang infak ini kalau mencari redha Allah, maka Allah kata apa? Dapat 2 lipat, 2 kali ganda ganjaran pada ayat 265. Kita nak baca ayat 265 halaman 45. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitan. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya untuk mencari redha Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka. Ini pada ayat 265, cara infak untuk mencari redha Allah dan juga meneguhkan diri mereka. Apa maksudnya? Apa maksud meneguhkan diri? Kerana ingin menguatkan diri dan untuk mencari redha Allah. Ya, pada ayat 261 Allah kata bahawa akan diberi ganjaran 700 kali ganda, ya, 7 kali 100, 700. Tetapi di sini Allah menyatakan ganjarannya adalah birabwatin, ataupun istilahnya di'fain, 2 kali hasil daripada sesebuah kebun. Berbanding dengan ayat 261, 700 kali biji benih. Apa bezanya? Bezanya di sini terus dapat hasil, tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat hasil tersebut, ya, ganjaran daripada Allah itu bila kita buat
infak itu adalah mencari redha Allah, dan kita memang meneguhkan diri bukan sekali sahaja, tapi kita berkali-kali sesuatu projek itu berjaya, ya, untuk fi sabilillah. Dan bila ia dah berjaya, apa kesannya? Walaupun tuan-tuan mungkin derma sedikit selepas dah siap projek tersebut, dia tetap juga seperti di tanaman tanah tinggi. Hujan sikit dia dapat hasil yang bagus, hujan banyak hasilnya bagus, dan inilah yang perlu kita kejar, ya, iaitu memastikan bahawa kita infak sampai projek itu jadi. Memang perlukan kepada keteguhan. Pasal apa? Kadang-kadang mungkin kita nak guna untuk beli benda lain, tetapi kita terus derma sampai projek siap. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah pasti lihat projek tersebut, Allah pasti lihat kepada kita kerana terlibat dalam aktiviti fi sabilillah. Itu sebabnya di dalam halaman 46 Allah sambung lagi tentang infak ini. Allah kata pada ayat 271, dengan infak, ya, wa yukaffir ankum min sayyiatikum, ya, Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kecil kita, ya. Dan inilah antara fadilat bila kita nak mendapat keampunan Allah, infak. Dan ini disampaikan pada juz yang ketiga, dan insya-Allah kita nak menyambung pada halaman 47 sebentar lagi, tapi kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap berada dalam kekafiran dan bergelumang dengan dosa. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, Ustaz, ya, dalam ulang kaji juz yang ketiga kita pada hari ini. Dan pada bahagian yang kedua ini kita bersama dengan rakan-rakan kita di online, ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama kita melihat, mengulang kaji semula apakah yang Allah sedang sampaikan. Dan sudah tentu dalam bahagian juz yang ketiga ini kita bercakap tentang pengurusan harta. Salah satunya apa yang disampaikan pada ayat 276. Kita ingin dengarkan tadabbur bersama dengan Puan Syafini di online. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 276 dari surah Al-Baqarah ini mengingatkan saya dan kita semua untuk meninggalkan amalan riba dan menggalakkan kita untuk menyuburkan sedekah dalam kehidupan seharian agar mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kita hendaklah meninggalkan riba dan memperbanyakkan sedekah. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Puan Syafini, ya. Dalam ayat 276 ini mengingatkan kepada kita, Ustaz, ya, bahawa Allah wa yamhaqu, memusnahkan riba itu sendiri. Siapa yang terlibat dengan sistem riba, kita memberi, menerima, kita menandatangani, menyaksikan, semua itu adalah sistem yang Allah akan musnahkan keberkatannya. Walaupun kita dapat duit yang banyak, Ustaz. Walaupun dapat duit yang banyak, ya, nampak seperti banyak kuantiti tapi tak berkualiti, Ustaz. Ya, kita pernah berkongsi sebelum ini dengan Aming, ya, bila dia di Spring, Aming Spring, ya, bila cakap bahawa dalam kehidupannya dia ada masa dia dapat duit banyak, kan, tetapi cepat habis, ya, tukar sana, nak beli sana, beli sini. Tetapi bila Allah izinkan barakah dalam hidupnya, bila bersama dengan Al-Quran, bila Allah kata wa yurbis sadaqat, Allah akan suburkan sadaqat. Bila barakah itu sampai, sedekah itu, infak kita ataupun zakat kita itu, dia akan
wayurbi, ya. Wayurbi itu sebenarnya dia ada kaitan dengan riba tadi. Orang yang buat riba, dia ingat dia sedang menyuburkan hartanya, tetapi sebenarnya Allah hancurkan. Dia wayamhaqu ni macam nyamuk, kalau kita pukul tu, kita tenyih-tenyih itu adalah yang berlaku bila Allah yamhaqullahu riba. Tetapi kalau sedekah, Allah akan, kita nampak macam duit tu dah berkurang physically secara depan-depan mata, tetapi Allah akan tambah dan suburkan. Dan Allah berkata di hujung itu, Allah tak suka kepada orang yang kafarin athim, orang yang terlibat dengan riba. Tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan ahli keluarga ada pinjaman yang konvensional yang berkaitan dengan riba, ataupun dia berhutang kemudian Along kata kena 25% riba contohnya, faedah ataupun interest, kata Allah orang ini sedang melakukan kekufuran dan dosa berpanjangan. Ya, selagi tidak bersih, maka dosa, dia sembahyang, dia bayar zakat ataupun dia mungkin baca Quran ustaz ya, tapi dosa bertimpa-timpa kepadanya. Dan ini adalah peringatan dalam ayat 276. Kita ingin bergerak ustaz ya kepada ayat paling panjang. Ayat paling panjang, ayat 48. Kali ini ustaz tak payah baca, saya nak dengar terus je tadabbur daripada Ustazah Amirah di online. Ayat paling panjang 282 halaman 48 yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Apakah tadabbur mesej dalam ayat ini? Silakan Ustazah Amirah online. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 282 Allah mengingatkan saya dan kita semua, Allah mengajar kita semua melalui ayat ini tentang cara-cara nak menguruskan, nak membuat urusan dengan hutang. Dan Allah mengingatkan juga saya untuk bertakwa, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Amirah ya. Panjang ayatnya. Kalau difokuskan dekat hujung sekali itu, iaitu Allah suruh bertakwa. Maksudnya tanda orang bertakwa ialah bab hutang dia tak main-main ustaz ya. Tak main-main, kena ada dokumen. Kena ada dokumen. Kena ada pencatat ya. Dan kalau tidak ada masalah pencatat ke apa sebagainya, ada panduan dalam ayat 282 ini, kerana hutang adalah salah satu daripada instrumen kaedah yang dibenarkan, tetapi ada peraturan yang Allah bawakan di hujung-hujung surah Al-Baqarah ini ya. Jadi maksudnya kalau orang tu pergi sembahyang, baca Quran, tapi hutang dia ambil ringan, dia tak dokumenkan dan dia ada niat tak nak bayar hutang, sebenarnya orang ini ada masalah takwa. Dia rasa dia boleh sembahyang, boleh lepas daripada hutang, padahal hutang itu akan ditanyakan pada akhirat nanti. Jadi kita bergerak kepada halaman 49, halaman akhir daripada surah Al-Baqarah, di mana pada kali ini kita diperkenalkan ya, masih lagi bercakap tentang hutang pada ayat 283 ya. Menarik sebenarnya ustaz ya. Halaman akhir masih cakap pasal hutang. Allah. Ya, ingatkan dah hujung-hujung tu cakaplah pasal Quran ke apa ke, tapi masih pasal hutang ini sampai ke hujung surah Baqarah pun masih Allah cakap. Maksudnya ini adalah satu perkara yang serius ya. Dan selepas itu Allah mengingatkan kembali kepada ayat 284, Allah lah ya, milik Allah lah yang ada di atas muka bumi ini. Jika kita kaitkan dengan ayat sebelumnya bercakap tentang hutang, jika kamu bermusafir kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Maksudnya orang yang berhutang ini dia kena ingat bahawa dia ada Allah. Allah boleh bantu dia dengan syarat niatnya untuk bayar hutang. Dan bagi orang yang memberi hutang ya, diuruskan dengan baik, tetapi yang pastinya orang yang berhutang itu jangan menyembunyikan asy-syahadah. Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 283 bersama Ustaz Tir. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن
كرهتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Surah Al-Azim. Jadi ini peringatan daripada Allah, jika kamu bermusafir dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang jaminan. Tetapi jika percaya, jika percaya, orang yang dipercayai itu perlulah menunaikan amanah, istilahnya fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Apakah amanah? Hutang, Jadi hutang ini adalah amanah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, hutang yang ditunaikan adalah tanda takwa. Kalau kita masih lagi ada hutang dengan kawan, hari ini tuan-tuannya kita kena semak balik, kena cari balik kawan tersebut. Kalau susah sangat, kita harapkan kita banyakkan derma, infak untuk memastikan hutang kita itu ditunaikan, Allah ampunkan kesilapan kita. Yang bercakap tentang kesilapan kita ini, ayat 286 Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukan, dan dia mendapat siksaan daripada kejahatan yang dilakukan, dengan doa yang dinyatakan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, sampai hujung ayat 286. Kita baca dahulu Ustaz, dan kemudian kita kongsilah. Ustaz nak tadabbur boleh, saya tadabbur tak apa, sama-sama kita. Silakan Ustaz, ayat 286. InsyaAllah ayat 286 ni ayat selalu kita baca. Itu pada ayat berkenaan dengan doa-doa yang kita pohon, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna, ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami dan rahmati kami, anta maulana. Kita selalu baca situ, engkaulah pelindung kami ya Allah. Saya baca sikit, Rabbana wala tuhammilna. Silakan doa kita pada pagi insya-Allah. Rabbana wala Surah Al-Azim. Kita ingin dengarkan tadabbur daripada Puan Adida online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 286 surah Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukannya, dan dia mendapat kesesaan daripada kejahatan yang dilakukan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan bebanan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikulkan. Maafkanlah kami, ampunkan kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Okey, terima kasih ucapkan pada Puan Adida, kita diingatkan untuk sentiasa berdoa kepada Allah, dan kita menyerah pada Allah. Kadang-kadang apa yang kita rancang dalam hidup kita ni tak menjadi, ataupun apa cabaran yang ada itu kita rasa amat berat, tetapi kita berserah kepada Allah Subhanahu taala, kerana pada akhirnya siapalah kita, siapalah kita. Dan ini membawa kepada ayat pertama surah Al-Baqarah, iaitu Alif Lam Mim. Yang tahu hanya Allah, yang tak tahu adalah kita, yang menyebabkan kita mungkin tidak berjaya buat apa yang kita inginkan, tetapi Allah tahu
Allah tahu yang terbaik untuk kita bersama. Jadi kita bergerak kepada halaman 50 di mana permulaan daripada surah Ali Imran Ustaz ya. Kita nak melihat surah ketiga ya. Dan kali ini sama juga Alif Lam Mim, masih lagi sikapnya ialah kita tak tahu, Allah yang tahu. Allah lah yang maha hidup, yang maha meneguhkan Al-Hayyul Qayyum, dan Allah menurunkan Al-Quran, Alkitab ini bertahap-tahap dengan kebenaran ini untuk apa? Untuk memastikan kita ini juga dapat menghargai Al-Quran ini bertahap-tahap ya. Perkataan nazzala itu berbeza dengan perkataan anzala pada bahagian kedua ayat yang ketiga. Taurat sekaligus Ustaz ya, tetapi Quran daripada Nabi daripada langit bawah kepada Nabi itu bertahap-tahap. Dia memang turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar, tapi kepada Nabi 23 tahun. Untuk kita apa maklumatnya? Kita perlu berdikit-dikit, sedikit demi sedikit berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ada satu doa yang diajarkan kepada kita pada ayat nombor 8. Jom kita baca ayat nombor 8 surah Ali Imran. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sadaqallah. Surah Al-Azim. Orang ulul albab itu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Kita mendengar tadabbur daripada Puan Salwa online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan saya supaya selalu berdoa kepada Allah supaya jangan memesongkan hati saya kepada kesesatan setelah diberi petunjuk, kerana Allah Maha Pemberi. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Salwa ya. Quran Allah jadikan sebagai sumber hidayah Ustaz ya, dan kita mohon sangat pada Allah, dah kita suka dengan Quran, Allah pimpin kita dengan My Quran Time ini ataupun kelas-kelas lain. Puan Salwa kita doakan, dan juga semua ya penonton yang ada, kita tidak dipesongkan ya, tak ada lagi kita patah balik, tak nak lagi buka Quran, sudah cukuplah ya peristiwa lama ya. Dan ini yang Allah ajarkan, dan disambung lagi ada cabaran ya, ada cabaran untuk kita masih di atas al-haq. Ini adalah tema dalam surah Ali Imran ini, berpegang kepada al-haq. Cabarannya apa? Pada ayat 14 Allah nyatakan ya. Kita baca sekali Ustaz ayat 14. Baik, insya-Allah. Oh, hari ini kita belik-belik lembaran mushaf. Belik-belik ya, masya-Allah ya. Kita doakan dia jadi macam kamus Ustaz ni. Dia tengok ke sana sini untuk memahami kehidupan kita, masya-Allah. Ayat yang ke-14 Ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله. Dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan dan ternakan dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kalau kita lihat ini, apakah tadabburnya bersama dengan Coach Jamil online. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ke-14 surah Ali Imran ini, Allah memberi senarai perkara-perkara yang manusia suka dan inginkan, yang saya suka dan inginkan, yang menjadi senarai kesenangan di atas muka bumi, di atas dunia ini. Tetapi Allah juga memberitahu apa yang lebih baik, iaitu kembali di sisi Allah. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Coach Jamil. Ya, Allah memberitahu kepada kita apakah cabaran-cabaran di atas dunia ini dan kita kena uruskan agar ianya menjadi matuang akhirat kita. Ya, apabila kita sudah diberi hidayah nak berpegang kepada al-haq, itu ada cabaran yang disenaraikan di dalam ayat 14 ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita, Allah tidak pisongkan kita kepada kesesatan selepas kita mendapat hidayah bersama dalam Quran Time ataupun program-program mendalami, membaca, memahami Al-Quran ini. Kita sudah selesai dengan 10 halaman pada hari ini. Kita akan sambung esok. Kita berdoa dipimpin Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, kurnialah kepada kami kemanisan dalam kami membaca ayat-ayat Al-Quran, kalam-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kemanisan dalam ingatan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kemanisan iman, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mendalami ayat-ayat-Mu, ya Allah, sebagai persediaan untuk kami melangkah ke bulan Ramadan al-Mubarak ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah, agar kami dapat melangkah dalam bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi, ya Allah, dengan penuh khusyuk, dengan penuh fokus pada ibadat, menyembah semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami berpuasa, untuk kami berqiyam, untuk kami bersolat, untuk kami membaca Al-Quran, untuk kami sentiasa berinfak, untuk kami sentiasa memberi makan kepada golongan-golongan yang memerlukan dan kepada orang-orang yang berpuasa, ya Allah. Terimakanlah akan segala amalan-amalan kami, ya Allah. Jadikanlah ia sebagai perkara yang akan memberatkan timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat, ya Allah. Ketika itu kami sangat memerlukan, ya Allah, pertolongan daripada-Mu, rahmat-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan kepada permintaan kita. Terima kasih diucapkan kepada beberapa orang rakan kita tadi, Puan Syafini, Ustazah Amira, Puan Adida, Puan Salwa dan juga Coach Jamil online sebentar tadi, dan kita doakan ya terus bersama tadabbur bersama, dan kita nak bersama dengan rakan-rakan lain pada hari esok insya-Allah. Kesedaran untuk kita berinteraksi dengan Quran inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu platform tuan-tuan boleh menyumbang, dan kita mengharapkan sumbangan tuan-tuan ini adalah sebagai satu keseriusan kita bersama ya untuk membawa mesej Quran ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Kita bertemu kembali pada jam 5, jam 10, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita berpegang kepada Al-Haq daripada Al-Quran. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.